Jadi apa yang diharamkan ketika haid, maka diharamkan juga ketika nifas. Cumanya bezanya dari tempoh. Haid paling minimum 1 hari 1 malam. Maka kalau kurang daripada 1 hari 1 malam, kurang daripada tempoh 24 jam, contohnya keluar sekali saja, maka setelah daripada itu dalam tempoh 24 jam dia tak keluar, maka tidak dinamakan darah haid, dinamakan darah istihadah. Adapun darah nifas, dia keluar sekali saja, satu lahzah selepas daripada bersalin tu, yang 1 detik. Keluar sekali je lah, maksudnya keluar sekali saja, maka tetap lagi dianggap sebagai darah nifas. Maka darah nifas, lepas tu kena mandi wajib. Beza dengan darah haid tadi, kalau dia keluar kurang 1 hari, maka darah istihadah, tak perlu mandi wajib, hanya perlu bersihkan dan sembahyang saja. Adapun darah istihadah, kalau dia keluar sekali, tetap dianggap sebagai darah istihadah dan wajib mandi apabila nak sembahyang. Paling ghalibnya biasanya 40 hari. Ghalib biasanya ataupun jumlah kebiasaan seorang yang mengalami nifas ni 40 hari. Sepanjang-panjang nifas iaitu 60 hari. Maksudnya selepas daripada 60 hari, maka dianggap sebagai darah istihadah. Maka kena mandi wajib setelah selesai daripada 60 hari. Kalau keluar lagi, maknanya adalah darah istihadah, tak perlu mandi wajib, bersihkan, sembahyang macam biasa. Okey. Itu darah nifas. Ada perbeza darah nifas dengan darah wiladah. Darah nifas dengan darah wiladah. Darah wiladah iaitu darah yang keluar ketika bersalin. Masa kita bersalin, masa perempuan bersalin, ada keluar darah. Itu namanya darah wiladah, darah bersalin. Darah nifas, dia keluar setelah daripada bersalin, setelah keluarnya anak dalam perut. Kalau anak tu kembar, ada 3 orang anak, ketiga-tiga tu dah keluar, setelah daripada tu datang darah, keluar darah, maka tu dah nifas. Kalau keluar anak pertama, contohnya kembar 3, anak yang pertama keluar, lepas tu ada darah, itu pun masih lagi darah wiladah. Lepas tu anak kedua keluar, setelah anak kedua keluar tu ada darah, itu masih darah wiladah, bukan darah nifas. Setelah anak ketiga keluar, ketiga-tiga, jadi daripada perut seorang perempuan tu ke semua anak dah keluar, kemudian ada darah. Setelah daripada tu baru dinamakan sebagai darah nifas. Baik. Mati wajib dimandikan. Jadi ini antara sebab keempat kenapa diwajibkan mandi, iaitu mati. Kecuali mati syahid. Bukanlah kita katakan jenazah itu wajib mandi wajib. Tak. Jenazah itu wajib dimandikan oleh orang yang hidup. Itu yang dimaksudkan dengan mandi wajib. Mandi yang diwajibkan, iaitu mandi yang diwajibkan ke atas orang yang wafat, orang yang mati. Kewajibkan ke atas siapa? Ke atas orang yang hidup. Kecuali mati syahid. Kecuali mati syahid. Mati syahid, mati dalam peperangan. Maka ke atas jenazah tersebut tidak diwajibkan mandi, bahkan haram. Sebab darah mereka tu mulia. Darah mereka tu mulia. Mereka akan diuruskan dengan pakaian-pakaiannya, dengan darah-darahnya dan sebagainya. Bukti kepada kemuliaannya. Baik, hukumnya fardu kifayah, iaitu merujuk kepada fardu ke atas sesebuah masyarakat. Ada sebahagian masyarakat dah buat, dah laksanakan, maka masyarakat lain yang tak buat diampunkan. Maka kena ada lah, maksudnya kena ada yang buat, kena ada yang uruskan. Orang yang memandikan wajib niat, iaitu wajib niat mandikan jenazah tersebut. Mandi sunat iaitu beza dengan mandi wajib. Mandi yang diwajibkan, wajib mandilah dengan sebab-sebab yang tertentu. Adapun mandi sunat, mandi yang sembahyangnya tetap sah walaupun tanpanya. Mandi yang sembahyang tetap sah walaupun tanpanya. Kalau mandi wajib tadi, mandi yang sembahyangnya tak sah tanpanya. Beza. Mandi sunat tetap sah sembahyang, cumanya lebih afdal kalau mandi, dapat pahala. Antaranya mandi hari Jumaat,
iaitu sebelum sembahyang Jumaat, itu paling afdal daripada pagi hari sampailah sebelum pergi Jumaat. Ya, mandi pada 2 hari raya, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha, iaitu sebelum daripada pergi sembahyang hari raya. Mandi gerhana matahari, ya, sebelum nak pergi sembahyang gerhana matahari. Mandi untuk sembahyang istisqa, iaitu mandi untuk sembahyang minta hujan. Mungkin berlaku kemarau, air tak banyak, maka kita dituntut, diajar oleh Nabi SAW untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Jadi sebelum sembahyang, biasanya sembahyang ini dilakukan secara berjamaah. Maka sebelum pergi sembahyang, mandi dulu, namanya mandi sunat istisqa. Mandi selepas mandi mayat, selepas daripada kita memandikan mayat, maka kita ni disunatkan mandi, ya, supaya mungkin ada kesan-kesan kotoran pada badan kita dan sebagainya. Dengan mandi tadi maka dapat bersih. Mandi yang berkait dengan ibadah haji, ya, ada waktu-waktu tertentu yang disunatkan mandi, seperti sebelum memakai ihram haji contohnya. Sebelum memakai ihram maka disunatkan mandi. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita punya perbahasan berkaitan dengan taharah. Jadi kita akan memulakan kemudian nanti perjumpaan akan datang untuk perbincangan berkaitan dengan salat. Allah Ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.